Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر يسر أمور تعليمنا وتعلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, InsyaAllah malam ni kita mengisi ruang antara Maghrib dan Isya dengan melihat pedoman yang terdapat dalam kitab Unsul Muttaqin. Jadi mana karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Jadi kita sambung pengajian hari itu. Pengajian kita pada hari itu sampai ke ayat Yauma izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum ila akhir ayat. Wa qala mualliful kitab rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kitab, kata syair, apabila ada engkau itu kebajikan, maka engkau itu yang dikasih perkataanmu. Engkau itu yang dikasih. Perkataanmu pun diam dan pekerjaanmu itu pun harus. Dan apabila adalah engkau itu mempunyai kejahatan, maka engkau itu tidak engkau itu tidak kasih, tidak jua kasih, tetapi perkataanmu itu tertolak dan pekerjaanmu itu pun lebih. Dan apa jua yang menghampirkan dikau dengan tiada kebajikan melainkan jauh, dan apa jua yang beroleh syurga dengan tiada kebajikan melainkan neraka jatuh. Maka jadikan olehmu dirimu menuntut adab kebajikan hal keadaannya. Maka kata syair, pengarang kita ambil kata syair, dia nakalkan kata syair. Apa kata penyair? Apabila ada engkau itu kebajikan. Bila kamu ni orang yang buat kebajikan, orang yang buat amal,
maka engkau itu yang dikasih orang suka. Kalau kita ni jenis orang buat baik, orang suka pada kita. Tu sebut dah benda ni kita rolik lah deh. Tak ada orang suka pada orang, tak ada orang tak suka pada orang hak buat baik. Kalau dia tak suka pada orang hak buat baik, makna dia sendiri pun memang jenis orang yang suka orang jahat. Tu masalahnya. Jadi bila sebut atas orang tu buat baik, maka kehidupannya dikasihi. Maknanya disukai oleh orang. Tu maksud situ. Maksud kata-kata tu, maka engkau itu yang dikasih. Mana orang suka padamu bila saja kamu ni buat baik. Tu orang kata tak, bila kita buat baik nama dikenang. Siapa bila-bila begitu juga. Tapi kenang orang dengan sebab kasih. Jangan siapa kenang orang dengan sebab benci. Tu dua je perkara manusia ni. Bila mati tinggal nama. Patut kata bila mati tinggal nama. Kalau nama tu orang suka sebut-sebut, comel kita. Tapi bila nama orang sebut-sebut sebab jahat kita, buruk kita, tanda benci orang pada kita. Jadi hak dunia lagi dah nampak, bila orang tu orang yang buat baik, maka dikasihi oleh orang lain. Dikasihi oleh orang ramai. Itu atas rolik. Perkataanmu pun diam, dak banyak cakap. Dak banyak cakap ni makna dak buat orang marah. Jadi bila kita ni banyak cakap, ada kalanya terkeluar percakapan yang jadi orang marah dengan kita. Ada kalanya kita niat selorah. Kita niat tu nak orang panggil gurau senda. Tapi sifat kita ni bila banyak cakap, maka banyaklah salah. Maka surah kalamuhu kasura khatuhu. Wa man kasura khatuhu kathura dhunubuhu. Wa man kathura dhunubuhu famaq'adu an-nar atau kama qala. Barang siapa banyak cakap dia, maka banyaklah salah dia. Dan barang siapa banyak salah dia, maka banyaklah dosa dia. Dan barang siapa yang banyak dosa dia, tepat balik dia adalah neraka. Al-ayazubillah. Itu sebabnya kalau orang bila orang tu dia buat baik, dia tak suka cakap banyak. Sebab cakap banyak tu boleh datangkan dosa. Melainkan percakapan tu untuk tegur orang, untuk baik, beri kebaikan pada orang. Kita tengok ada orang yang hidup dalam dakwah, pergi mana, pergi sini, cakap baik. Tujuan nak orang kenal pada agama. Tu kata cakap banyak tak jadi masalah. Yang mananya kata perkataan dia ni, dia tu dak banyak kata buruk, dak kata buruk atas orang. Tu disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang adalah mereka itu, barang siapa yang adalah dia itu beriman akan Allah Ta'ala dan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Itu orang kata duduk, tawaduknya dia, takhaduknya dia. Dalam perkara ni nak rakyat diam itu, tak nak bercakap perkara-perkara yang bawa benci orang, bawa dosa atas diri dia. Itu kata penyair, maksud penyair ni. Dan pekerjaanmu itu pun harus, barang yang mu buat tu pun jadi mungkin. Benda tu boleh selesai. Bila kita buat baik, maka barang yang kita buat tu jadi comel. Sebab awal-awal lagi dah.
Awal-awal lagi dah, bila kita buat benda, dengan kita buat dengan perbuatan baik, orang suka. Kita dakwahi kata ke orang. Dan bila kita buat tu, insya-Allah benda yang kita buat tu jadi haruf. Jadi haruf kenapa orang kata sini? Jadi haruf pada tu benda yang boleh. Orang boleh terima barang hak kita buat. Tak ada jadi dah. Bila ada kata perbuatan baik, tak ada kata buat hak jahat dah. Buat yang dilarang, yang diharam tak ada. Hak wajib memang tak tinggal. Hak haruf pun jadi pada dia. Allahu ya karim. Tu katanya. Bila orang tu buat baik, maka dia dikasihi. Perkataannya diam daripada mengata orang, dan kemudian perbuatannya tu haruf. Perbuatannya tu boleh terima. Boleh terima. Haruf ni duduk atas dua. Mungkin ada dan mungkin tak. Jadi pada perbuatan dia tu haruf pada terima. Makna boleh terima pada perbuatan pekerjaan dia. Dan nak beri contoh mudah lagi, senang. Contohlah deh, kita tahu orang tu jenis orang baik, tak wahi kata ke orang. Jadi bila hak dia kata tu, makna kita boleh buat pakar. Mustahil dia pada nak menipu. Tu kata haruf tu. Mustahil pada dia nak menipu. Orang kata mustahil atas makhluk. Bukan mustahil atas Allah Ta'ala. Mungkin juga dia boleh jadi menipu dengan ujian Allah. Tapi nak katanya pada akal kita, pada hukum adat kita, mustahil. Mustahil dah dia orang baik dia nak menipu. Maka pada saat itu harus menerima akan pekerjaannya. Jadi boleh pada perbuatannya. Dan apa jua yang menghampirkan engkau dengan tiada dan apabila adalah engkau itu mempunyai kejahatan, maka engkau itu tidak jua kasih. Jadi bila orang duk golik pada diri dia, suka buat hak jahat, orang benci dia. Kita kata orang buat jahat ramai orang ikut, ramai pengikut. Hakikat orang tu tunggu peluang nak jatuh ke dia. Orang bukan kerana nak ikut, orang bukan kerana nak buat buat jahat tu tadi nak ikut dia dak. Bukan sebab hebat dia jahat, orang benci dia. Bukan kata orang hormat. Orang ikut dia banyaknya sebab takut atas dunia. Bukan kerana hormat. Dalam hati tu benci kat Allah. Benci sungguh-sungguh. Benci sungguh-sungguh. Nak marah sungguh-sungguh. Ni bila perbuatan jahat. Tak ada dengar lagi deh. Kita kata orang tu curi wahnya orang. Curi wah kelapa orang. Bagusnya dia. Kalau tidak wahnya tu, tuang dia boleh makan. Dia curi bagusnya. Sadok lagi lah. Kalau ada pelik tu. Bila orang buat jahat, orang suka. Tu pelik sangat lah. Tapi hakikatnya golik. Bila orang buat jahat, orang jadi benci pada dia. Perkataanmu itu tertolak. Jadi bila cakap wahai menipu, cakapan tu tak boleh tolong dia. Orang suka buat jahat, maka tahu dah orang tu orang nipu, kaki nipu. Orang kecil itu kita dengar patah pun kita dengar dah semua dah. Siakak sinohong lama ikan curi, ikan duri. Cakap bohong lama-lama mencuri. Nak ceritanya, bila buat barang jahat, barang keburukan, barang kejahatan, maka dak lain tu nak beri kepada jadinya barang jahat tu. Tak boleh tidak, mesti menipu. Tu jadi masalah. Tu kata perkataannya tertolak. Jadi kalau ia jadi saksi, orang yang ghalib dengan buat dosa dipanggil orang yang fasik.
maka tak layak dia menjadi saksi. Tak boleh terima penyaksian dia. Sebab tertolak akan perkataannya. Dan pekerjaanmu itu pun lebih melampaui batas dalam perbuatan. Ada kalanya bila dah contohnya lah dah nak sangat barang tu, curi barang orang. Tak boleh nak curi cara mudah, curi cara kasar. Tak boleh ambil senyap-senyap, pergi ropok. Tu bila tu katanya lebih daripada hak sepatutnya. Tu jadi masalah. Bila orang tu golek dia pada buat jahat, orang benci, kataannya pula tertolak dan pekerjaannya tu lebih melampaui batas. Tu maksud duduk pada kata penyair. Allahu ya karim. Hati-hatilah kita deh. Jangan duk golek pada buat perkara yang jahat. Tu kata kita duduk ni dalam bab pasal lagi orang yang fikir dengan orang yang lalai. Ni masih duduk mukadimah lagi ni, nak pergi tahu apa duduk pada mukadimah lagi. Allahu akbar. Dan apa jua yang menghampirkan dikau dengan tiada kebajikan, melainkan jauh. Allah. Apa jua yang menghampirkan dikau dengan tiada kebajikan, melainkan jauh. Nak buat satu perkara, kalau dok niat dengan baik, dok mari buat baik, barang tu tak jadi. Tak jadi comel. Bukan kata kita buat benda ni, tapi dengan keadaan kita buat tu dalam keadaan jahat. Bila buat dalam keadaan jahat, orang dok mari rapat kita. Orang dok mari kasih kita. Hak mari melainkan benci. Dan apa jua yang beroleh syurga dengan tiada kebajikan, melainkan neraka jatuh. Jadi bila buat dosa ni, kadok kata orang buat dosa semepah ke syurga Allah. Kadok. Dia kata hak dosa jatuhnya neraka. Pak balik dia neraka. Maq'aduhu an-nar. Tempat balik dia tu neraka. Bukan kata dengan syurga. Tu kata. Tak ada dalam prinsip kita matlamat menghalalkan cara. Ramai orang kata tak apa, matlamat dia tu betul, cara salah dah apa. Tak ada dalam Islam, tak pernah. Tak pernah membenarkan perkara itu. Ayah pergi curi tapi nak tolong orang, tak ada. Sebab mencuri itu melibatkan dosa, maka sekali-kali tak dibenar pada syarak. Dia kata ada setengah dulu dah, masa kita terlibat dengan usurah, satu usurah dulu. Jadi ada pendapat yang bawa kata Islam benar, matlamat menghalalkan cara. Allahu ya karim. Jadi dalam bab tu, kita dalam usurah tu nak bakang balik perkara tu, nak beri pendapat siapa sebenarnya hak mengatakan matlamat menghalalkan cara. Tak lain tak bukan, nama dia Niccolo Machiavelli. Bukannya orang Islam. Dia hak kata matlamat betul, cara salah dah apa? Tak boleh. Kalau umbi salah dah, hak belakang betul pun tak jadi betul. Tak akan jadi betul. Kita kata hak depan tu salah dah, hak belakang kayak gini betul. Tak. Kepala salah, betul belakang pun tak ada guna. Hak tu kena faham. Betul apa ni, kepala je salah dah, belakang tu betul. Tak jadi. Tak ada kata kereta api jalan atas gerabak, hak kepala tak jalan atas gerabak, jalan atas darat biasa, tak jalan raya. Hak belakang dah apa, jalan molek lagi atas gerabak. Tak ada weh. Tak ada jadi gitu dah. Kata kepalanya hak awal-awalnya salah, tapi belakangnya dah apa betul. Tak akan berlaku benda tu.
Tu dalam Islam tak ada. Buat atas contoh tadi. Kita ambil kereta api, ada kepalanya, ada ekor dia. Kepala tu jalan atas benda lain. Jalan atas jalan raya. Patut ekor boleh jalan atas gerabak so bimbang. Kepala je lalu kau jalan salah. Hak belakang atas jalan gerabak comel. Tak tu. Tak ada akan berlaku. Pah jatuh juga daripada gerabak dia. Tu faham mudah. Faham mudah dengan contoh dia. Allah ya karim. Maka jadikan olehmu dirimu menuntut adab kebajikan. Hal keadaannya berhimpun keduanya melainkan ketahuinya kerana lupa. Dia kata maka jadikan olehmu dirimu menuntut adab kebajikan. Mana biar kita ni belajar cara-cara nak buat baik. Ada jadi orang baik. Tu sebab dalam kitab Hidayatus Salikin tu ajar banyak adab. Adab daripada awal lagi deh. Adab masa kita kata nak buat amal ibadat Allah dah kitab dia hak lain lah. Ni kitab Usul Muttaqin Syekh Abdul Somad Palembang juga sekarang. Dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Somad Palembang juga. Sekarangnya cuma menakok ia daripada kata-kata Imam Al-Ghazali. Ni dibawa cerita bab adab. Mula dengan sembahyang dah. Kita kata awal-awal perkara dalam ibadat kita ni baik dia baik orang lain iaitu sembahyang. Daripada awal lagi adab ambil air wudu. Adab berwudu. Daripada adab awal lagi basuh tangan. Ada adab dia. Sekadar ambil saja je. Dia ajar satu-satu adab-adab. Bila masuk pula madmadah, berkumur-kumur, ada adab dia. Bahkan ada doa pula dia. Kemudian istinsyak masuk air dalam hidung, ada adabnya. Minta ya Allah hidung aku ni boleh cium bau syurga. Hindarkan aku daripada mencium bau neraka. Mari basuh muka pula. Ni hak banyak orang tak jaga adab ni. Ambil air semayang, khapu lepas muka. Dia ambil tu nak basuh muka ni tak tu kata kena belajar adab dalam buat baik. Ambil air pakai lepas. Ulama ajar letak air muka tolak turun. Sapu turun tolak bukan lepas gitu. Lepas tu ambil pula basuh tu baca pula Allahumma bayyid wajhi ya Allah. Jadikanlah. Tapi kita kalau kata cakap kada boleh, maka kita baca dalam hati kita ya Allah. Kalau cakap makruh masa apa ni? Masa ambil sembahyang baca ya Allah dalam hati. Baca dalam Allah bayyid wajhi yauma taswad tabyaddu wujuh awliya'i. Ya Allah, jadikanlah wajah aku bercahaya. Di hari kau beri cahaya kepada kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuh a'da'i. Janganlah sapamu kelang wajah aku sebagaimana kelang wajah musuh-musuhmu. Ada ajar pula adab hak Nabi ajar basuh siapa gurah muhajjalin. Tu banyak tu. Adab apa berwuduk saja lama nak habis kuliah tu. Ada lagi pada adab qiyamnya. Ada akad takbirnya. Dan panjang lagi lah. Dalam kitab Hidayatus Salikin pula banyak pula cerita. Kalau masa berwuduk warna cerita. Lepas pada wuduk pula nak pergi pada syarat sah, syarat wajib. Pada syarat sah pula tu ada syarat sah atas syarat sah. Banyak tu. Tu kena ngaji. Al-ilmu bitta'allumi. Ilmu itu dengan belajar. Allahu Akbar. Tu atas tu. Dia kata tadi, maka jadikan olehmu dirimu menuntut adab kebajikan. Belajar adab nak buat baik ni biar jadi baik diri kita. Hal keadaannya berhimpun keduanya. Hak mana? Melainkan ketahuinya kerana lupa. Dia kata tak jadi.
hal keadaannya berhimpun keduanya, melainkan ketahuinya kerana lupa. Mana kalau nak capur antara dua kebajikan dengan mana antara kebajikan dengan kejahatan tu capur, tak mungkin jadi, melainkan terlupa. Dia tak teringat, dia buat jahat. Tu. Jadi tak ada kata aku buat jahat ni niat aku baik. Tak ada. Aku buat baik tapi niat jahat pun tak ada. Melainkan orang tu munafik. Tu lain cerita lah. Dia buat tunjuk baik tapi hakikat ada udang di sebalik mi. Mana ada tujuan tertentu dia. Tujuan tertentu dia sebalik pada tu. Tu orang panggil munafik. Hipokrit dah bahasa kita. Tapi alamatul nifak di situ orang yang munafik. Hak tu hak bimbang. Mustahil beripu. Contoh atas mudah. Minyak dengan air tak akan satu. Dia kata boleh kita buat roti air campur minyak jadi juga. Ya, tepung kena ada. Ada bahan lain. Ke buat tepung air dengan minyak duk. Kita mixer ke apa dak, kita godek suruh campur. Tak campur. Kata buat beri contoh mudah. Buat contoh mudah. Kebajikan dengan kejahatan tak boleh gabung. Ia tak akan ada gabung. Ia kebajikan asing, kejahatan asing. Nabi sebut dah. Hak baik tu baik tu. Hak jahat tu jahat lah. Tak ada kata boleh gabung. Allahu Akbar. Allah, saya tak mari matang tu macam kita tak mari ingat. Allahu Akbar, tak mari. Tak mari. Hak jahat tu jahat lah. Hak baik baik lah. Tu minta doa tu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tu mari minta doa tu. Ya Allah, bawa tunjuk pada kami ni ya Allah akan perkara yang benar. Hak tu lah benar dan jadi kami ikut. Dan bawa tunjuk pada kami ni ya Allah barang yang batil itu batil, maka jadikanlah kami jauh. Tu hak kena faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Itulah kita kata tak beripu. Allahu Akbar. Tak mari semata, tak mari semacam, nak teringat matang. Hak baik tu baiklah. Dah hak buruk tu buruklah. Dan di antara keduanya itu ada barang yang syubhah. Tu boleh kaji balik lah dah. Tak mari setama mari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Tak mari juga. Tak apalah semulalah. Mari teroyakkan. Mari teringat kita sebut balik mata dia. Allahu Akbar. Dan aku pula dapat kebajikan itu beberapa pekerjaan. Dan aku pula, kata pengarang kitab, aku dapat kebajikan itu. Dan aku pula, aku dapat kebajikan itu. Nak cerita ni atas pengarang barang apa hak dia buat. Beberapa pekerjaan zikir. Hak pertama sebut dengan zikir. Zikir ni banyak dah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni ada dengan cara Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Ada dengan susunan Imam Nawawi. Banyak zikirnya. Sampai Imam Nawawi tu ada kitab khusus Al-Azkar An-Nawawiyah dalam bab-bab zikir. Dan zikir ni dituntut. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir tu hatimu jadi tenang. Ni nak royaknya penting. Pada dia kata antara kebajikan atas aku ni, aku boleh peroleh kebajikan pertamanya dengan zikir dan sembahyang. Dan kemudiannya kata pengarang kitab juga, dengan sembahyang aku buat dapat kebajikan. Berbuat aku pada kebajikan itu pertama dengan zikir, kedua dengan sembahyang. Begitu juga dah. Banyak kala ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu bila dia sayang kepada Allah, dia sebut nama Allah.
Contoh mudah. Kita sayang ke orang. Kita kata aku sayang dia, tapi tak je sebut nama dia. Nawak sayang. Kalau kita kata bila kita sayang kepada seorang, nama dia selalu duk main di mulut kita. Selalu disebut pada mulut kita. Mana kita sayang orang tu. Dan kalau kita duk main di mulut kita nama Allah, duk main di mulut kita nama Rasulullah, maka itu tanda kita sayang pada dia. Tapi kalau duk aja sebut nama Allah, duk aja sebut nama Rasulullah, kita kata kita sayang, nawak. Contoh atas diri kita. Kita kata kita sayang orang tu, tapi duk aja sebut pun nama orang tu. Makna nawak kita, tipu kita semata-mata kita sayang pada dia, dok sekali-kali. Itu dia kata dengan semayang, dengan zikir. Kemudian dengan semayang kita sebut dah. Kita sebut dulu dalam siri-siri hak lain. Dalam surah Taha, perintah Allah bagi Nabi Musa, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Surah Taha duduk sebelah sini, buka muka surat sebelah ni ayat atas kali. Surah Taha dia duduk sebelah sini. Jadi kita balik sebelah sini, duduk atas kali, wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Sebut dah. Aku pilihmu wahai Musa, maka dengar akan apa yang aku nak wahyi kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan malaikat aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimus salata li dhikri, dan dirikan sembahyang untuk ingat aku. Itu dua perkara tu, dan kebajikan yang diajar oleh pengarang kitab. Tu hak galik tadi kita lah, semayang maktubah tu tak ada tinggal lah. Kalau semayang tu kita tinggal, kalau dengan sengaja sehingga menafikan, batal syahadah. Batal syahadah kita bila menafikan kepentingan solat. Wak benda kau semayang, wak penat, batal. Tapi kalau kita rasa nak semayang tapi tak boleh lagi, tak semayang-semayang juga lagi, tahu dosa tak semayang, itu fasik. Tak siapa tak keluar daripada iman. Tapi fasik ni tempat mana? Syurga ke? Tak, pah neraka juga. Al-a'yazubillah. Maka ketahui olehmu bahawasanya lalai itu kufur pada orang yang salih Allah. Lalai ni bagi kita ni, lalai ni fasik ni, duduk tak kata jatuh kufur lagi. Tapi bagi orang yang salih, orang yang mencari jalan, salik ni orang yang mencari jalan kepada Allah, tu sebut hidayatus salikin. Petunjuk bagi orang yang mencari jalan. Hidayatus salikin tu fi suluki, pada jalan-jalan. Maslaki muttaqi, bawa kepada takut kepada Allah. Orang salik ni orang yang cari jalan kepada takut kepada Allah Subhanahu Taala. Tu kita kata panggil suluk-suluk tu. Nak mari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata saja buat benda tu, bersuluk, kita kata pergi bersuluk sini tu, makna nak bawa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu contoh yang paling mudah lah deh. Kita bila dengar anak moyak kita ni duduk atas jalan salik ni, mudah-mudah dah. Atau kita beri contoh mudah-mudah. Orang ajak pergi ziarah kubur deh. Pergi ziarah kubur, pergi malam, tengok kubur. Ada berani ke tak? Jangan pergi ramai-ramai, seorang diri dah. Kalau mana kita rasa tak berani, tak salik lagi kita tu. Sebab mari takut pada dua. Mari takut pada dua. Takut pada Allah takut pada barang lain ni tambah. Tak masuk lagi tu martabat salik. Jadi bagi orang yang salik, lala tu dianggap kufur daripada diri dia. Bila dia lala, dia anggap kufur dah pada diri dia. Itu orang panggil orang makrifat tu. Orang hak makam tinggi tu. Mari rasa sayang pada Allah, kasih pada Allah. Tak ada mari lala dah. Tak mari lala, hati duk ingat semua. Tu yang panggil zikir, amalah orang mudah faham. Kita kata bukan nak beri kata susah faham tak. Ada hamba Allah, ada wali-wali Allah.
Setiap bergerak nadi, bergerak kalimah Allah. Allah, nadi gerak dan Allah, 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 Allah. La haula wala quwata illa billah. Makna saat tu dia sudah makrifatullah tu dia tu tinggi, dia kenal Allah. Zikir tu tak berhenti. Zikir tu tak berhenti, ingat Tuhan. Perintah dia tak tinggal. Itu makrifah. Takut mari siapa martabat tu. Takut sungguh-sungguh pada Allah. Sebab dia tahu Allah itu wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Allah tak pernah lalai daripada barang apa yang kamu buat. Dan kemudian Allah itu muraqabah. Allah itu duk perhati semua. Duk perhati semua. Kita ada kul in tukhfu ma fi, sebab Allah sebut kul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah hai Muhammad, sekiranya in tukhfu ma fi sudurikum, musmunyi barang apa yang ada dalam hati kamu, au tubdu atau muzahir, ya'lamullah. Allah tahu. Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah tahu barang apa yang ada di langit dan barang apa yang di bumi. Itu dia kata mana? Buat contoh mudah atas galik diri. Kita ambil ukur akal, ukur adat kita daripada adat kita. Contohlah, kita ni bila buat kerja, orang bayar upah. Jadi bila orang bayar upah, hak tukang gaji kita tu, duk berhati semua kita buat kerja. Rasa kita curi tulang tak? Rasa kita ni buat renyang ke dok kerja tu? Dah rasanya. Orang tu duk berhati semua. Kita tahu, dia duk berhati kat aku ni. Dia duk tengok kat aku. Dia tukang bagi upah ke aku. Maka masa saat tu kita tak berani nak curi tulang. Kalau curi tulang, orang tahu dah upah aku kurang. Kena molek dia tak bayar upah aku. Sebab apa? Kita tahu hidup berhati. Dah berapa jadi gitu? Mari rasa gerung, tak dapat gaji. Takut tak dapat gaji gerung. Tak mari tak dapat gaji. Sebab orang duk berhati, takut dah buat kerja. Itu kata mari tu. Tu makrifat kenal tu. Kenal hak mana tukang beri gaji. Kita kenal dia. Kemari orang tengok kita. Tapi kita tak kenal je. Kita tak kenal dia. Kita tak tahu pula kena molek. Ya pun kita tak tahu. Bukan dia tu kahwin gaji kita. Kita tak kenal pun dia. Maka kena molek buat kerja sampai level je. Tak duli pun mun tengok ke tak tengok. Sebab tak kenal dia. Tak ada makrifah situ. Tapi kita kata kita kenal hak tukang beri gaji kita. Duk perhati semua. Duk lari mata dia hitam semua. Tobatlah. Gerung kita Tamu buat kerja, nanti tak ada upah. Itulah hakikat ya. Kalau kita sedar, atau kata orang makan tinggi, dia sedar Allah duk perhati dia. Allah tu duk perhati. Dengan cara dia, kita tak nak kata jangan pula kita duk bayang perhati macam pakai teropong duk di atas. Tak. Sebab Allah itu laisa kamislihi syai'un, sama sekali tak serupa dengan barang yang baru. Barang apa? Benda apa barang yang baru ni ada 5. Barang boleh sentuh dengan lidah. Boleh rasa dengan lidah. Barang boleh sentuh dengan tangan. Barang boleh dengar dengan telinga. Barang boleh lihat dengan mata. Barang boleh hidup dengan hidung. Maka itu barang baru. Tambah selagi barang yang boleh fikir dengan akal, maka benda itu barang baru. Jadi kalau boleh mari bayang, jangan duk bayang gitu. Kalau bayang gitu, kalau duk bayang teropong, makna kita kufur syirik kita. Sebab Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Sama sekali tak sama dengan barang yang baru. Sebab hidup perhati, kita kalau kita duk fikir, hidup perhati pak tu, pak lain perhati kan. Pasal kita fikir hak akal. Kita fikir hak akal kita pada mustahil terima. Tu kena ngaji bab tauhid lah tu. Sebab Allah ni tak pernah lalai. Juta mana pun, berbilion mana pun, bertilion mana pun, besar mana pun, kecil mana pun, hamba-hamba dia Allah nampak. Tak pernah lalai. Kalau faham duduk makam tu, tu panggil makam yang salih. Tak berani nak buat dosa.
Tak berani weh nak lala. Sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapa ia tukang upah. Upah duk mana? Tu syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah nak beri upah. Upah pada apa? Orang yang sanggup korban diri dia dan harta dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil korban diri ni. Takut kepada Allah. Tak berhenti ingat kepada Allah. Tak pernah lala. Tu kata bila orang yang salik, lala ni makna bawa pada kufur kepada dia. Itu bukan atas orang yang awam. Ni atas orang yang salik. Orang yang mencari jalan kepada redha Tuhan. Tu hidayah tu salik kita sebut sekali lagi. Duduk muqaddimah tu bawa pada makna takut. Dia cerita bab muqaddimah tu, barang takut. Apa kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, apa kata Imam Syazili, banyaklah kata Ibn Atha'illah lagi, pada bab tentiang takut tu. Syekh Fairuz banyak dalam kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Allahu ya karim. Tu kena faham tu, kata oi bukanlah siapa jatuh kubur lala. Tak tu kita kata atas orang awam, tak atas orang yang salik, orang yang duduk pada jalan Allah, maqam dia tinggi, maka lala dia tu dianggap kufur pada diri dia. Hamba pernah sendiri tengok guru hamba. Kita nampak mata tidur, mulut dok kumat kameh, tapi dengar kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni barang kita betul cerita ni. Ada hak tengah tidur, dalam keadaan tidur air mata berat. Ya tidur air mata berat, mulut tak gerak tapi bunyi Allah, 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 Allah. Hati dia tu kita kata siapa makam, di mana diri dia tu setiap masa tak pernah lala daripada Allah. Gendung balik pada diri kita. Berapa banyak kita ingat Allah? Berapa kali kita ingat Allah? Paling mudah kita kata tak, bangun tidur, baca doa, dok ingat ke Allah, beri sihat, beri hidup balik. Lepas pada tu pula masa sarapan, makan pagi, baca bismillah, dok sebut dok nama Allah, beri nikmat. Lepas pada makan pula baca alhamdulillah kedok. Masuk tandas sekali pun minta berlindung kedok dengan Allah daripada syaitan. Tu kata hak tu barang mudah. Barang hak galik atas orang-orang buat. Tapi hak tu pun kena molek ada kala kita terlupa. Ada kala kita lala. Maka tu dia kata hak lala ni jadi kufur bagi orang yang salik. Tok Guru Haji Mat Kemudi, Puan Guru Haji Mat Kemudi. Ni ceritalah. Cerita daripada tok hamba atas moyang-moyang. Bila dia tidur, dia ambil batal dia dengan wahnya kerak. Dia kerak kat kawasan purung tu waktu kepala dia. Separuh wahnya, separuh wah kelapa tu. Dia kerak. Dia buat tidur. Bawah tu duduk rata. Bila bawah duduk rata, terlelak sikit, pak baliknya wahnya bangun. Ingat Tuhan mula. Semayang, zikir. Itu kata hebat je deh ulama dulu. Tapi hak ni dah hak orang benci. Kata seolah-olah ulama dulu tu salah belaka. Ni hak jadi masalah. Hebatan hidup dia tu kita tak mampu tercapai pada kehidupan aulia-aulia ulillah dan tok guru kita hak dulu-dulu. Cukup situlah deh. Siapa kita lala itu kufur pada orang yang salik. Nanti insya-Allah kita sambung ada masa. Dan sesak pada orang yang takut akan Allah Ta'ala, bahawasanya mempusakakan kufur. Dia jadi sesak pada orang takut. Hak salik tu hak tinggi tabak lagi, makrifah dah.
Orang lepas tu jadi sesak. Lala tu boleh jadi sifat sesak bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nanti kita cerita buat bayangan. Sesak ni masuk hutang, jadi sesak, takut tak boleh nak keluar. Tu ada cerita dia, insya-Allah pada masa-masa akan datang ambil iktibar. Kita pun bukan orang alim, kita sama-sama belajar lagi. Hamba pun masih belajar lagi sampai sekarang. Belajar walaupun tak direct, sekali-sekala jumpa Tuan Guru Baba Ismail sepanjang dia kata nak duduk pondok tu, kita taklah duduk direct, duduk tempat dia. Belajar dengan Tuan Guru Baba ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru Baba benar apa ni, Pondok Benar Rahmah. Kita belajar belaka. Kita pernah belajar juga dulu dengan arwah Tuan Guru Haji Saleh, Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Kita walaupun tak dah masa 100% macam orang, tapi carilah peluang untuk pergi belajar. Saya sendiri pun kata tak duduk pondok 100% masa dia, tapi ada peluang-peluang kita cuba, kita pergi senyap-senyap. Orang tak kenal kita tak apa, yang penting ilmu tu hak penting kita dapat daripada guru-guru kita. Bila dapat ilmu tu, kita buat amal, martabat dia tu kita ikut, supaya kita hak kita tahu tu kita sapa kepada orang. Makna kita pun hari ni sama-sama belajar. Moga Allah Ta'ala buka pembelajaran kita ni, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa na'malu bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna waqta hajatana wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma tahassamna bidhil arshil azim wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا حتى نقابل بشهر رمضان. اللهم أعطي لنا فرصة بلقاء رمضان وبصوم رمضان في هذه السنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.